Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini anda bersama saya Lukman Muhammad. Dan saya Selasa Safian. Kita mulakan dengan laporan ini. Sarawak merancang untuk mempromosikan pertanian rumah hijau di seluruh negeri di bawah rancangan Malaysia ke-12. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, setakat ini sebanyak 12 lokasi di Sarawak telah dikenal pasti untuk konsep pertanian persis itu. Rancangan pertanian rumah hijau yang turut menggabungkan teknologi terkini dijangka menelan belanja RM280 juta. Pada masa ini, Sarawak mempunyai ladang rumah hijau di stesen pertanian bersepadu Rampangi di Kuching. Ia model yang sangat berjaya dan beberapa usahawan tani di sana juga menunjukkan prestasi baik dan memperoleh pendapatan menggalakkan. Sementara itu, stesen pertanian Tarat di Serian telah dikenal pasti sebagai satu daripada kawasan untuk projek perladangan rumah hijau. Projek Tarat di tapak seluas 15 hektar itu dijangka menelan kos kira-kira RM25 juta untuk dibangunkan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan memastikan bekalan makanan di seluruh negara mencukupi, lebih-lebih lagi menjelang sambutan perayaan akan datang. Justru orang ramai tidak perlu bimbang mengenai masalah bekalan makanan, terutama membabitkan bahan lauk. Supplies, yeah, we have discussed that actually quite recently, and to ensure that the food supplies for the Hari Raya Aidilfitri and immediately after that will be Gawai is sufficient. Yes. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri sesi rakaman program 2030 yang dihoskan Dr. Jenry Amir di TVS. Berhubung isu penarikan balik telur keluaran sebuah syarikat Malaysia daripada pasaran Singapura, Nanta memberitahu pihaknya akan menilai kesannya terhadap bekalan telur di Malaysia. Selain pada masa sama menasihati para pengguna untuk tidak melakukan pembelian panik sehingga mengganggu bekalan. Tindakan tersebut dibuat pihak berkuasa Singapura sebagai langkah berjaga-jaga berikutan dakwaan penemuan bakteria Salmonella. We will look into that case, and we have our penguatkuasa enforcement units to monitor every aspects of supplies of not only food but any other things. Terdahulu, KPDN HEP menerusi kenyataannya akan mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri dan pengeluar ayam dalam negara untuk siap siaga menjalankan proses pengeluaran bekalan telur bagi menampung sebarang risiko gangguan bekalan telur dalam negara sekiranya berlaku. Para peniaga juga diingatkan agar tidak mengambil kesempatan menaikkan harga telur dan mereka yang didapati berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 14.1 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, Nanta yang juga Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS berkata, Sarawak bersedia menghadapi pilihan raya. Ia termasuk kemungkinan mengadakan pilihan raya umum PRU dan pilihan raya negeri PRN secara serentak tahun ini. Kalaulah situasi sekarang memerlukan pilihan raya kedua-dua ini diserentakkan, bagi saya tidak jadi masalah. Saya fikir Sarawak memang dah prepare lah. Sebab kita dah lama dah tahu tempoh untuk Dewan Undangan Negeri memang tamat dalam beberapa bulan lagi. Kalau sekarang kita belum sedia, bila kita nak sedia? Namun Nanta menekankan bahawa sama ada pilihan raya umum dan negeri diadakan secara serentak atau tidak, keputusan itu bukan di tangannya. Malah beliau juga belum tahu bila pilihan raya akan diadakan. Tempoh Dewan Undangan Negeri Sarawak akan berakhir pada Jun 2021 selepas pilihan raya negeri ke-11 diadakan pada 7 Mei 2016. Mengikut Perlembagaan Negeri Sarawak, DUN akan dibubarkan secara automatik setelah tamat dan pilihan raya negeri mesti diadakan dalam tempoh 60 hari setelah pembubaran Dewan. Sebanyak 76 dari 84 buah sekolah rendah di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sibu akan mula dibuka pada Isnin. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh PPD Sibu di laman sosialnya, 8 lagi sekolah rendah tidak akan dibuka di atas nasihat Pejabat Kesihatan Bahagian berikutan kawasan yang berisiko tinggi. 8 sekolah tersebut akan ditangguhkan pembukaan dari 15 hingga 19 Mac 2021.
Antara sekolah yang terlibat adalah SK Saint Rita, SJK Sacred Heart Chinese, SJK Ugdai, SJK Chung Sing, SK Sentosa, SK Sungai Durin, SK Ulu Durin Kiba dan SK Sungai Naman. Terdahulu, Pegawai Pendidikan Daerah Sibu telah mengadakan mesyuarat penilaian pembukaan semula sekolah di bawah PPD Sibu bersama Pegawai Kesihatan Bahagian. Sepanjang penangguhan sesi persekolahan bersemuka, guru dan pelajar mengerah tenaga menjayakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ia bagi memastikan pembelajaran pelajar tidak terhenti begitu sahaja. Sehubungan itu, masyarakat tidak harus melihat cuti penggal persekolahan dalam situasi pandemik COVID-19 tidak penting. Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak KGBS membantah sekeras-kerasnya cadangan untuk memansuhkan cuti penggal persekolahan seperti yang disuarakan oleh Yang di-Pertua Mimbar baru-baru ini. Walaupun murid-murid kelihatan agak rileks, namun mereka sentiasa dalam keadaan tertekan ketika mengikuti PDPR sebelum ini. Sebenarnya murid-murid tertekan ketika belajar secara atas talian. Justru KGBS menegaskan bahawa jangan ada masyarakat memandang cuti penggal dalam situasi COVID ini tidak penting. Terdahulu, Yang di-Pertua Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia, Datin Sri Ismailina Ismail dalam kenyataannya berkata pemansuhan cuti penggal persekolahan yang bermula 27 Mac 2021 hingga 4 April 2021 akan memberi peluang kepada pelajar mempelajari semula pembelajaran yang tertinggal sebelum ini. Namun, tegas Ahmad Mali lagi, sekiranya cuti penggal persekolahan dimansuhkan, sudah pasti pelajar tidak berpeluang merehatkan minda daripada mengikuti pembelajaran masing-masing. Justru KGBS menegaskan bahawa jangan ada masyarakat memandang cuti penggal dalam situasi COVID ini tidak penting. KGBS menekankan agar cuti penggal persekolahan ini tetap diteruskan seperti yang telah dijadualkan oleh KPM. KGBS menggesa agar KPM tidak tunduk kepada tekanan daripada mana-mana netizen yang melihat dari sudut secara literal semata-mata tentang kepentingan cuti persekolahan kepada murid-murid sekolah ini. Memasuki hari ke-19 pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bermula sejak 23 Februari lepas, seramai 292,104 individu telah menerima suntikan dos pertama vaksin di seluruh negara. Tiga negeri mencatatkan jumlah tertinggi individu yang menerima dos pertama vaksin tersebut iaitu Selangor 35,620, Perak 31,675 dan Sarawak 30,634. Mengikut perancangan program imunisasi berkenaan, tempoh pelaksanaan fasa pertama pemberian vaksin yang bermula Februari sehingga April ini akan melibatkan 500,000 anggota Barisan Hadapan Negara termasuk petugas kesihatan. Ia akan diteruskan bagi fasa kedua yang dijangka April hingga Ogos tahun ini melibatkan 9.4 juta warga emas berusia 60 tahun ke atas serta kumpulan rentan dengan masalah morbiditi selain orang kelainan upaya. Sementara fasa ketiga dijadualkan bermula Mei hingga Februari 2022 untuk kumpulan individu berusia 18 tahun dan ke atas dengan sasaran kira-kira 14 juta orang. Dalam pada itu, lebih sejuta rakyat Sarawak telah mendaftar diri di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan sejak ianya dilancarkan. Sejumlah 1,033,643 orang di Sarawak telah mendaftar dan daripada jumlah itu, 615,208 rakyat Sarawak telah mendaftar di pejabat-pejabat residen di seluruh negeri, manakala 418,435 orang lagi menerusi aplikasi MySejahtera. Dr. Sim yang juga penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata pihaknya mensasarkan untuk melihat 1 juta orang lagi mendaftar bagi pelan vaksinasi terbabit. Ini bagi memastikan negeri ini mencapai sasaran sekurang-kurangnya 70% atau 2 juta rakyat Sarawak menerima vaksin. 大概是99%的
18岁以上的受害人，所以99%，所以每一个你认识100个受害人18岁以上，要99个打后我们才有效，打的要快，每个人要打，就是把它断掉。希望这个COVID-19 会断掉，但它断掉的话，每一个人都有被保护了，因为没有。Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan belum masanya kebenaran untuk rentas negeri diberikan walaupun jumlah kes jangkitan baru menunjukkan penurunan setiap hari. KKM dalam satu kenyataan memaklumkan beberapa kluster baru telah dikesan akibat pergerakan rentas negeri yang menunjukkan pandemik tersebut masih berbahaya dan jangkitan mudah berlaku. Menurut KKM, rentas negeri bagi kes kecemasan seperti kematian dibolehkan dengan kebenaran PDRM, namun rakyat perlu patuhi SOP sepenuhnya untuk melindungi keselamatan diri dan ahli keluarga. Tambah kenyataan itu lagi, orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan rentas negeri jika mendapati diri kurang sihat ataupun bergejala. Walaupun jumlah kes jangkitan baharu menunjukkan trend penurunan, namun belum tiba masanya untuk dibenarkan rentas negeri kerana situasi pandemik di seluruh negara masih bahaya dan jangkitan sangat mudah berlaku. Satu lagi kluster COVID-19 baharu diisytiharkan di Sarawak iaitu kluster Begalak Songkapit menjadikan kluster COVID-19 yang masih aktif di negeri ini sebanyak 29. Kluster Begalak merupakan kluster tempat kerja yang dikesan di sebuah penempatan kem pembalakan di kawasan Sungai Begalak, daerah Songkapit. Hasil siasatan lanjut dan pengesanan kes secara aktif dalam kalangan kontak rapat kepada kes indeks tersebut, 48 orang tambahan kes baharu dikesan positif COVID-19 termasuk 21 kes dilaporkan pada Ahad. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 12,451 selepas 178 lagi kes baharu direkodkan pada Ahad selain turut merekodkan satu lagi kematian dan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 90 orang. Terdapat 172 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge iaitu dari Hospital Sibu 61, Hospital Miri 30, Hospital Umum Sarawak 21, Hospital Bintulu 21, PKRC di bawah Hospital Kapit 14, PKRC Betong 14 dan Hospital Serikai 11. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 telah pulih atau dibenarkan discharge meningkat kepada 9,987 orang atau 80.21% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Dalam perkembangan lain, Polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan 35 kompaun kerana melanggar prosedur operasi standard dengan kucing merekodkan jumlah tertinggi iaitu 18 diikuti Bintulu 9, Sibu 4 dan Pedawan 4. Sementara Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah mengeluarkan 4 kompaun di bawah seliaan Majlis Bandaraya Miri. Lagi mengenai COVID-19, Malaysia secara keseluruhan merekodkan sebanyak 1,354 kes baru positif COVID-19 dan daripada jumlah itu sebanyak 1,340 kes merupakan kes tempatan manakala 14 lagi adalah kes import menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 323,763 kes. Dalam pada itu, sebanyak 1,782 kes sembuh turut dilaporkan dengan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 306,274 kes. 4 kematian dilaporkan menjadikan jumlah kes kematian ketika ini 1,210 kes. 158 kes pula kini menerima rawatan di unit rawatan rapi, 71 daripada kes itu memerlukan bantuan pernafasan. Selangor turut menjadi negeri tertinggi kes positif COVID-19 dengan 577 kes, diikuti Sarawak 178 kes, Pulau Pinang 154 kes, Johor 121 kes dan Perak sebanyak 101 kes.
Langgar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP, denda RM10,000 menanti individu yang melakukan kesalahan berulang dan kesalahan serius. Ada yang tidak bersetuju, namun ada juga yang menganggap ia satu tindakan yang berkesan bagi memastikan rakyat mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan kerajaan meskipun ia membabitkan jumlah denda yang besar. Yang membagi kami yang orang yang rakyat yang si mampu yang masa si wajar lah. Ada baiknya tapi jumlah terlalu besar. Memang sih wajar nah. Karena cun musim PKP itu kita pun dah susah. So, tidak wajar dan baik dibincangkan kembali lah. Saya rasa memang wajar lah. Sebab denda ni bukan untuk yang kali pertama. Kalau dah 2-3 kali itu denda lah. Denda memang wajib lah. Bagi saya dia tidak wajar lah kepada yang berpendapatan rendah. Sebenarnya kalau kena denda tu hanya lagi nambah beban bagi rakyat kan. It's too much for them. Yeah, not easy to take it. Saya rasa wajar lah sebab sekarang penyakit makin banyak merebak. It's a lesson lah to all supaya dia ikut SOP. Sebab dia ni kalau hilang RM10,000 dia takut. Betul tak? Tapi kalau kena COVID dia tak takut. Setahun sudah COVID-19 membelenggu dunia, pelbagai pengalaman diraih seluruh masyarakat. Melihat kesannya kepada ekonomi negara, ia telah memberi kesan kepada penguncupan ekonomi, kadar pengangguran dan penutupan perniagaan. Untuk kekal berdaya tahan, peranan ekonomi digital dititik beratkan. Jadi bagi saya, ekonomi digital ini di satu pihak dia boleh membawa kesan yang sangat positif kepada rakyat negeri Sarawak, kepada perniagaan Sarawak dan juga khususnya kepada ekonomi negeri Sarawak. Tapi di satu pihak yang lain, dia perlu menangani dua isu tadi yang saya sebut, iaitu yang pertama ialah dari segi keperluan soft skill, iaitu dari segi kemahiran ilmu pengetahuan digital. Ini perlu dibangunkan, perlu diajar di sekolah-sekolah. Dan kita juga perlukan infrastruktur yang baik, infrastruktur yang canggih seperti yang kita katakan gadgetnya lah, IT-nya dan sebagainya. Pada tahun 2020, ekonomi negara menguncup sebanyak 5.6% susulan kesan dan langkah kawalan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 telah memberi impak kepada tenaga buruh di mana pada bulan Mei 2020, kadar pengangguran negara berada pada tahap 5.3%, kadar tertinggi sejak tahun 1993. Kajian oleh Jabatan Statistik Malaysia pada tahun 2020 mendapati 67.8% daripada perusahaan yang dikaji menyatakan mereka tiada jualan dan pendapatan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Manakala 53.2% lagi menyatakan mereka hanya boleh bertahan selama 1 hingga 2 bulan sahaja. Bank Dunia dalam pada itu meramalkan ekonomi Malaysia akan bertumbuh pada kadar 6.7% tahun 2021 dengan defisit fiskal mencecah 6% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dan hutang kerajaan persekutuan mencecah 60.7% daripada KDNK. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR diminta untuk memperjelaskan perkembangan terkini berhubung pelaksanaan undi 18 tahun agar rakyat mendapat maklumat yang jelas berhubung perkara ini. SPR selaku badan bebas harus tampil membuat penjelasan kerana perjalanan dasar undi 18 kini memasuki fasa pelaksanaan. Jelas Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, kementeriannya tidak boleh mendahului SPR dalam mendepani isu tersebut kerana badan itu diberikan peranan dan tanggungjawab untuk menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih khususnya dalam menjelaskan hala tuju undi 18. Ini termasuk dari segi pendaftaran pengundi, hak kelayakan mengundi dan menjadi calon pada usia tersebut. Masjid An-Nur Sibu menerima penarafan 5 bintang sebagai masjid terbaik di bawah kategori peringkat kebangsaan untuk pengimarahan etnik. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai, penghargaan berprestij daripada Jabatan Agama Islam Malaysia itu membuktikan Masjid An-Nur Sibu sebagai contoh baik yang membantu golongan memerlukan bukan berdasarkan agama.
Pengiktirafan tersebut bukan hanya tepat pada masanya tetapi menunjukkan toleransi agama berada pada tahap tertinggi di Sarawak. Setiap tahun, Masjid An-Nur Sibu akan menjadi tuan rumah kepada Perhimpunan Antaragama di Sibu. Bagaimanapun, acara itu ditangguh pada tahun lalu kerana pandemik COVID-19. Dalam pada masa yang sama, Dr. Anwar turut menggesa masyarakat Sibu untuk terus memupuk dan memperkukuhkan keharmonian dan kesatuan agama untuk kebaikan semua. Pelbagai inovasi makanan yang berasaskan keju telah diperkenalkan golongan pengusaha makanan, antara yang kerap didengari gandingannya di dalam hidangan pencuci mulut. Semakin mencetus fenomena King Keju, satu nama yang kian dikenali dalam kalangan masyarakat di Sarawak khususnya di Kuching yang menyajikan gandingan aiskrim bersama kek keju kepada para pelanggan. Setiap suapan aiskrimnya dikatakan menggamit segala deria rasa. Perniagaan yang dimiliki Roslan Morshidi dan dibantu isterinya Nur Zaleha bermula pada awal tahun 2021 dengan menyewa sebuah tapak jualan di Jalan Astana. Kini King Keju telah pun mempunyai cawangan keduanya di Wisma Nirwana Muhibah, Kuching. Nama King Keju orang kenal dari Roti John. Dekat page orang, siapa yang kenal orang memang naknya akan nanya kenapa masih jual Roti John lagi. Burger dari nama ya lah King Keju ya. Kamu Roti John cheese tarik. Semua menu kamu pakai keju. Dan keju melilih apa semua dari siang. Pada peringkat awal perniagaan, King Keju hanya menjual aiskrim yang ditabur dengan pelbagai pilihan buah-buahan dan kini mereka sudah mempunyai 17 pilihan pencuci mulut. Keenakan pencuci mulut ini terbukti apabila mula menerima jumlah pelanggan yang tinggi hari demi hari. Bundi Astana ya, dah 3 bulan orang jual dalam lebih kurang dalam 200 kapsul. Kadang menujung minggu lebih lah. Dulu kamu beli sikit kena tu, saya dapat di stok kamu nang banyak lah di siang. Kami dah minat aiskrim tu jadi pelanggan sejak 2 bulan lepas lah. Sejak mula berjual di Jalan Astana. Kami aiskrim tu memang sukalah sebabnya kurang manis. Kayak rasa keenakan aiskrim, lemak-lemak aiskrim pun ada, si kurang. Kami tahu dari Facebook, advertisement dari Sia lah. So, ya rupanya nang menarik dan ingin juga mau coba. Apa yang menarik lagi, King Keju akan memperkenalkan inovasi terbaru menjelang Ramadan yang bakal tiba. Kita dah nak dekat nak puasa, insyaAllah kami akan ada topping baru lah, honeycomb dengan kurma. Produk makanan berasaskan keju yang diusahakan pasangan suami isteri ini sejak beberapa tahun lalu semakin dikenali. Kini dengan menu aiskrim dan kek keju, gandingan yang sangat menyelerakan. Ibu lupa ujar, okey? Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Zaim dan Rafiq untuk TVS. Baik, sedikit perkembangan sukan. Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS, Datuk Posa Majais bersedia melaksanakan tanggungjawab dan amanah sebagai Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam memastikan pembangunan bola sepak di negara ini mencapai matlamat yang disasarkan. Tugas berat yang menanti. InsyaAllah saya akan cuba usaha untuk membantu Datuk yang berbahagia Datuk Presiden bagi melancarkan apa-apa urusan dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia dan perkara-perkara yang berkaitan. InsyaAllah dengan amanah yang diberi oleh perwakilan, saya akan membantu setakat yang kita mampu. Datuk Posa dan Muhammad Firdaus Muhammad menjadi muka baru menyandang kerusi Naib Presiden FAM selepas masing-masing mendapat 30 dan 32 undi.
Dua lagi kerusi naib presiden kekal disandang Datuk Seri Rosmadi Ismail dan Muhammad Johari Ayub selepas meraih 36 dan 35 undi. Sementara itu, Datuk Hamidin Muhammad Amin berjaya mempertahankan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk penggal 2021 hingga 2025 selepas menang tanpa bertanding pada Kongres FAM ke-57. Sekian sahaja utama pada malam ini. Jangan lupa kita untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebelum mengakhiri utama pada malam ini, saksikan video menarik mengenai pameran seni di bawah ais yang dilakukan sekumpulan penggiat seni di Rusia. Saya Selesa Safian. Saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.